Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar kepada anak-anak murid Ustaz kelas 6 Lor? Okey, sekarang tibalah masa untuk kita belajar dalam subjek pendidikan Islam. Okey, tajuknya ialah hargai alam sekitar. Ya, boleh rujuk dalam buku teks muka surat 183 ya. Okey, kita tengok apakah dia pengertian alam sekitar. Alam sekitar ialah semua sumber alam ciptaan Allah seperti sungai, lautan, tumbuh-tumbuhan, udara dan sebagainya. Semua sumber alam ini perlu dipelihara supaya keharmonian hidup manusia sentiasa terpelihara. Okey, alam sekitar tu apa dia alam sekitar? Iaitu sumber alam ciptaan Allah seperti apa? Sungai, lautan, tumbuh-tumbuhan, udara dan sebagainya. Dan semua sumber ini perlu kita jaga untuk menjamin keharmonian kita. Okey, seterusnya kita tengok beralih kepada adab terhadap alam sekitar. Yang pertama, mengawal aktiviti pelepasan asap daripada kilang atau kenderaan yang mengandungi bahan kimia berbahaya seperti menggunakan alat kawalan pencemaran udara. Kawal aktiviti pelepasan asap kilang, asap kenderaan dan sebagainya yang berbahaya daripada bahan kimia, iaitu dengan menggunakan alat kawalan pencemaran udara. Okey, yang kedua, menguruskan aktiviti pembuangan sampah, sisa toksik dan pepejal secara sistematik dan terkawal seperti pungutan sampah dan sisa bahan kimia secara berkala. Maknanya uruskan aktiviti pembuangan sampah, sisa toksik, pepejal secara sistematik. Contoh dia sekarang ni kita tengok sampah-sampah kita pun dah ada alam flora kan yang kutip dan dia letakkan di satu tempat, maka kita dapat mengawal keadaan tersebut. Kalau kita fikir, kalau tidak ada pengurusan yang sistematik macam ni, orang buang sampah merata-rata saja, boleh menyebabkan pencemaran, kemudian pembakaran lagi sampah kan. Semua orang bakar sampah belaka, pencemaran asap dan sebagainya. Okey, seterusnya mengawal aktiviti penebangan pokok supaya dilakukan secara terancang dan terkawal. Kawal aktiviti penebangan pokok secara terancang dan terkawal. Tak boleh maknanya kita sesuka hati saja. Sesuka hati saja menebang pokok tanpa perancangan dan kawalan. Jika hutan-hutan ditebang semua sekali, menyebabkan berlakunya ekosistem alam ni akan terjejas, dan habitat-habitat yang duduk di dalam hutan tu pun, haiwan-haiwan yang duduk dalam hutan tu pun menyebabkan boleh berlakunya kepuusan dan sebagainya. Okey, seterusnya kita beralih kepada akibat mengabaikan adab terhadap alam sekitar. Apakah akibat kita jika kita mengabaikan adab terhadap alam sekitar? Yang pertama, ketidakstabilan alam akan jadi tidak stabil. Yang kedua, pencemaran udara, berlakunya pencemaran udara. Yang ketiga, pencemaran air. Yang keempat, kepupusan habitat dan hidupan. Yang kelima, pendapatan penduduk terjejas pendapatan penduduk. Dan yang keenam, akan berlakunya hakisan tanah. Ialah jika aktiviti ini tak dirancang, manusia buat sesuka hati saja, menyebabkan berlakunya bencana-bencana, menjangkau hakisan tanah, pencemaran udara, air dan sebagainya ya. Maka ini tanggungjawab kita lah untuk kita sama-sama menjaga kestabilan alam kita ni. Okey. Seterusnya, sampailah masa untuk kita buat latihan. Buat latihan di dalam buku tulis ulum. Senaraikan akibat tidak menjaga alam sekitar. Tuliskan 5 ya. Tuliskan nama hari, tarikh dan juga buat dalam buku tulis ulum. Apakah dia akibat tidak menjaga alam sekitar yang Ustaz terangkan di sini dalam paparan ni ya. Ada 6, dan juga boleh rujuk juga dalam buku teks ya. Dan boleh rujuk juga dalam buku teks muka surat
186. Muka surat 186. Okey. Jangan lupa untuk daftar kehadiran pada link yang Ustaz berikan di dalam grup WhatsApp kelas nanti ya. Okey, selamat menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.